Assalamualaikum Puan Maziani. Waalaikumsalam. Okey, boleh bagi saya jadi co-host? So senang saya nak Boleh share. sekejap. Ya, doktor. Terima kasih. Sama. Dr. Hafizah. Dr. Hafizah masuk silakan. Dr. Hafizah tak dengar suara.
Assalamualaikum Dr. Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Hafizah. Okey ya, dah sedia? Saya share skrin dulu ya untuk permulaannya. Ke Dr. Hafizah nak test? So dekat iPad. Agak bergema lah. Okey, kejap. Sana dengar ke? Sayup pula. Cuba cakap kuat sikit. Okey, dengar tak? Dengar tapi macam jauh. Oh, ya ke? Sekejap iPad macam jauh dengar. Okey ke Dr. Hasanah? Clear tak? Boleh lah, saya boleh tangkap. Tapi kalau boleh dapat kuat lagi. Buat lagi kejap ya. Sekejap. Saya dah Okey tak? maksimum dah ni. Okey je. Cantik. Okey, clear Ya, clear. Clear. Okey. Betul. Alright, kejap. Saya nak try share screen dulu. Dr. Okey. Hasanah boleh ke jadikan saya punya iPad ni pun co-host ke? Puan Maziani minta tolong. Puan Maziani dari UPSI. Ya saya. Ya doktor. Minta jadikan iPad Dr. Hafizah sebagai co-host. iPad Dr. Hafizah mana ya? Nama apa? Yang mana ya? Yang tengah bercakap. Nur Hafizah Adnan. Nur Hafizah Adnan yang tengah kalau dekat apa ni tengah aktif kan bercakap ni. Dia ada sekejap ya. Ada kan? Tengah bercakap. Sekejap saya tak jumpa dekat participant. Nur Hafizah Adnan. Nur Hafizah Adnan. So ada dua lah Nur Hafizah. Oh ada dua ya? Okay, satu tu saya dah buat co-host. Okay. Satu lagi kejap ya saya cari. Okay, dah jumpa. Dah jumpa okay. So saya nak screen kejap ya. Alright, okay, terima kasih. Okay, baik sama. Ya. Okay. Share screen start podcast. Okay, nampak kan? Nampak? Alright. Okay. Alright. Tapi nanti saya akan start dengan saya punya slide dulu ya Dr. Hafizah. Okay, Dr. Hasanah, kejap saya tak sure kalau audio bunyi ke tak. Okay, Dr. Hafizah buat macam ni. Masa nak share screen tu make sure optimize for video. Optimize for video? Dekat Webex? Sebelum nak start share screen, tap dekat optimize for video. Dia bila kita tekan share screen tu dia akan keluar pop up untuk kita start kan. Nak start sharing the screen tu, pilih optimize for video. Okay, sekejap Okay, kejap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dah masuk awal, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Kita mungkin akan start dalam 1 minit lagi. Dr. Hafizah sedia dah? Boleh nak test lagi ya Dr. Hafizah?
Okay, Dr. Hasanah. Dr. Hasanah mute ke? Lupa. Dr. Hafiza nak test pasang audio tak? Boleh. Once upon a time, there was a lazy wolf living in a jungle. Ya ke, Dr. Hasanah? Boleh dengar jelas? Dengar jelas. Alright, okay, masih. Dr. Hasanah, saya nak stop screen share dulu ke Dr. Hasanah dengan... Stop dulu, saya nak share screen saya. Okay, kejap ya. Stop. Kejap ya. Stop sharing. Alright. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh mula ya. Saya share screen sekejap. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon untuk semuanya. Okey, pada petang ini kita berada dalam workshop yang keempat, Designing Animated EPUB with Interactive Elements in Pages. Saya, Dr. Hasanah Abdul Hafiz, sebagai moderator mengalukan tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian untuk mengikuti workshop kita pada hari ini. Bersama dengan kita di sebalik tabir ada warga dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Apple Teachers dan sebagainya. Selamat datang ke dalam ke program ini, Crafting Digital Interactive Storybook Using iPad, dan bersama dengan kita pada hari ini adalah Dr. Nur Hafizah Adnan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, seorang yang sangat passionate, sangat berminat dengan teknologi dalam pendidikan dan telah menghasilkan banyak inovasi. Jadi kita sangat bertuah ya kerana bersama kita Dr. Nur Hafizah. Saya perkenalkan terlebih dahulu sedikit biodata Dr. Nur Hafizah Adnan yang akan membawa tajuk Designing Animated EPUB with Interactive Elements in Pages. Okey, Dr. Nur Hafizah adalah pesyarah di Center of Innovation in Teaching and Learning, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah mengikuti, pernah belajar di Universiti Malaya dan juga University of Florida. Jadi Dr. Nur Hafizah sudah banyak merantau sana sini dan memang dalam bidang kepakaran dia adalah berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Jadi anda semua pada hari ini sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Dr. Nur Hafizah. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi kita mengandungi 12 bengkel keseluruhannya dan ini adalah bengkel yang keempat. Bagi mereka yang baru menyertai program kita, anda boleh mengikuti rakaman bengkel-bengkel sebelum ini dalam laman web bagi program ini. Jadi untuk hari ini kita akan tengok banyak elemen-elemen interaktif yang kita boleh buat dalam buku cerita. Semalam bersama dengan saya, bengkel berkaitan dengan mengenali pages, dan hari ini kita nak upgrade lagi pengetahuan kita. Jangan lupa ikuti bengkel seterusnya pada minggu-minggu akan datang. Okey, maklumat tentang pertandingan dalam maklumat berkaitan dengan program ini dan pertandingan ini boleh dilihat dalam laman web ini ya, Creative Writing Competition. Linknya ada dalam grup Telegram dan jangan lupa anda perlu menghasilkan buku cerita yang merangkumi 3 tema utama ini, iaitu perpaduan dan kesejahteraan sejagat, warisan dan budaya, ataupun sains dan teknologi. Di bawah setiap tema-tema besar ni ada tema-tema kecil yang anda boleh ikuti. Okay, yang anda boleh
buat cerita di bawah tema-tema kecil itu. Untuk sesi ini sesi bengkel bersama dengan kami, kita mengharapkan kepada anda semua untuk mematuhi adab dan tata cara webinar, iaitu sila ambil maklum bahawa bengkel ini dirakam, maka sila jagalah tata susila, penampilan, tutur bicara dalam chat dan sebagainya. Okey, seterusnya pastikan mikrofon anda mikrofon penonton dalam mod senyap. Nampaknya ada yang tak senyap. Enjoy macam mana tu, Dik? Kita sikit apa yang Dik enjoy kat gambar? Mohon Dia high sangat rasa dia biar orang pergi tanya. mohon bantuannya untuk mute. Saya tak sempat nak mute semua orang ni. Berapa kali Adik? Okey, tolong mute kemudian semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Saya akan bacakan untuk Dr. Hafiza. Sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi berakhir. Okey, kalau ada soalan nanti kita boleh tanya kepada kita punya presenter pada hari ini. Okey, jangan guna share screen jangan guna perkongsian skrin ketika penceramah sedang menjalankan bengkel, dan pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi kita. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Dr. Nur Hafizah untuk membentangkan workshop beliau pada hari ini. Silakan Dr. Hafizah. Saya stop sharing sekejap. Okey, sorry. Terima kasih banyak Dr. Hasanah. Okey. Sila Dr. Hafizah. Alright. Dr. Hasanah, ada nampak tak yang saya share screen? Belum nampak. Belum nampak dia tak keluar lagi. Tunggu sebentar ya. Saya lupa. Okey, ada delay. Okey. Okey, saya nampak dah skrin. Okey. Alright. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua kerana sudi hadir ke Creative Writing Competition, Crafting Digital Interactive Storybook using iPad. Ini adalah workshop yang keempat Semalam workshop yang ketiga kita dah go through pengenalan kepada pages yang sangat menarik dikongsikan oleh Dr. Hasanah. Terima kasih sekali lagi Dr. Hasanah. Okey. Jadi hari ini saya akan sambung Dr. Hasanah punya perkongsian semalam dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan designing animated EPUB with interactive elements in pages. Okey, saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Nur Hafizah Adnan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Apple Teacher. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikitlah apakah interactive elements yang kita boleh kita boleh integrate dalam pages maknanya daripada Keynote, daripada GarageBand dan sebagainya, GIF, and then kita boleh integrate dalam pages in order untuk jadi EPUB, which is the final output untuk pelajar-pelajar semua kena hasilkan nanti Okey, sekali lagi selamat datang kepada semua. Alright, jadi sebelum kita teruskan perkongsian ataupun sesi hands on pada petang ini, saya nak tunjuk sedikit saya nak kongsi sedikit EPUB yang saya telah hasilkan. Okay, actually storybook ni diberi oleh UPSI, wakil UPSI kepada kami konsultan Apple. So saya come out dengan animation, illustration, narration dan juga music composition. Okay, jadi wakil UPSI telah memberikan kami yang ni saya rasa saya consider dia sebagai cerita preschool ataupun darjah 1 The Bone in Throat. Okay, so kita saksikan ini dalam bentuk EPUB. Once upon a time, there was a lazy wolf living in a jungle.
Near his house was a pond. Many animals came to the pond to drink water. The wolf was always in search of food. One day he was sitting near the pond, hoping to get something to eat, when suddenly he spotted a dead bull. Aha! What a luck! Now I can eat all I want. He thought, and his mouth started watering. He began to eat the bull. A thought struck him. If another beast comes this way, he will ask for a share. I had better eat fast. He chewed faster and faster. In his haste, a piece of bone got stuck in his throat. Oh, Cried the wolf. He tried to bring it out of his mouth. He tried to cough it out, but in vain. Next, he tried to swallow it down, but he failed. oh, the bone in throat hurts. What shall I do now? Thought the wolf. Suddenly, he remembered that a crane lived on the nearby riverbank. The wolf went to the crane and pleaded. My dear crane, I have got a bone stuck in my throat. I will give you a present if you pull it out of my throat with your long beak. The crane took pity on the wolf. He asked the wolf to look up with his mouth open. The crane then put its head into the wolf's mouth and pulled out the bone. Oh, what a relief! The wolf sighed. Now where is my present? Asked the crane. What present? The wolf replied, pretending not aware of its promise. You said that you would give me a present if I remove the bone from your throat, said the crane humbly. Ha! Is it not a present that you put your head into my mouth and got out alive? I could have easily crushed your head while your beak was inside my mouth, Said the ungrateful wolf and went away. The crane felt helpless and decided not to help any ungrateful creature in the future. Okay, Dr. Hasanah, clear tak dengar bunyi dia? Sangat clear sampai nak ikut menangis sama. Okay, alright. Amazing. Okay, jadi pelajar-pelajar semua, okay, ini yang saya hasilkan di Pages. Dan kalau kita tengok dulu, saya go through dahulu EPUB ni sebab yang ni semua ada yang saya buat di Pages, ada yang daripada Keynote dan juga ada yang daripada GarageBand. So saya combinekan interactive elements tersebut lah. Okay, kemudian saya nak tunjuk dahulu, okay. The first page ni which is kita panggil sebagai cover book lah kan. Okay. If let's say kalau pelajar-pelajar nanti bila ada you come up with your macam writing masing-masing nanti, of course akan ada tajuk Jadi tajuk harus diletakkan di muka surat yang paling depan, front cover. Okay, jadi is up to your creativity actually. Dan untuk pengetahuan semua yang saya hasilkan di sini adalah saya guna shapes yang sedia ada dalam library Pages. Okay, macam yang kalau ikut gunung-gunung ni kan, okay, mountain ni yang belakang ni semua saya ambil yang shapes yang sedia ada. Sama juga dengan cloud, burung eagle, dan juga gradient color untuk padang dan juga untuk langit ni semua adalah shapes yang sedia ada di Pages. Jadi pelajar-pelajar boleh ambil dan gunakan sahaja jika tiba-tiba rasa macam tak ada bakat melukis and so on. Tetapi untuk wolf dan juga crane ni, bangau dan juga serigala ni, wolf ni, yang ni saya lukis di Keynote dan saya import dalam bentuk image ke saya tampal dia, saya paste dalam Pages ni. Okay? Alright. So dekat sini nanti jangan lupa tulis if let's say hasil daripada kumpulan anda, tulis nama rakan-rakan semula Alright. So basically ini adalah
yang saya gunakan sepenuhnya ya, shapes yang ada di Pages dan saya combine dengan tracing yang saya buat di Keynote. Okay. Untuk second page, alright. Kalau pelajar-pelajar semua perhatikan di sini. Okay, di sini adalah ada button untuk play video. Actually this one is kita panggil sebagai line draw. Line draw ini pun kita boleh hasilkan di Pages. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana adik-adik semua boleh hasilkan line draw di Pages. Okay, alright. So because of line draw ni dia tak auto play, jadi saya sebab memandangkan buku storybook saya ni memang untuk preschool dan juga budak darjah 1 ya, sangat macam tahap rendah. Jadi that's why saya ada manual untuk guide pelajar-pelajar adik-adik yang baca reader kepada buku saya ni, which is that's why saya tak dengar suara Dr. Hafiza. Okey, dengar balik dah. Dengar balik alright. Itulah Dr. Hasanah, saya berkampung di Hotel Concord. Itu yang internet pun tak berapa sangat. Hotel Concord lagi clear. Jadi play audio, okay, jadi sebab apa? Sometimes it depends kepada siapa audience yang akan baca you punya writing nanti. Sebab saya tahu yang cerita cerita yang saya hasilkan ni, okay, yang apa yang saya hasilkan ni untuk kanak-kanak preschool ataupun darjah 1. Jadi that's why saya ada audio ni yang membacakan teks-teks. At least kanak-kanak ni mungkin dia tak tahu how to pronounce kan. Jadi dia boleh refer kepada play audio. Jadi that's why dia agak kita nak hasilkan something yang interaktif. Okay, jadi ada audio di sini. Once upon a time, there was a lazy So audio tu saya record di GarageBand. Okay, saya record di GarageBand. Dia ada bunyi-bunyi jangka, bunyi unggas dan sebagainya beserta dengan suara huruf tertentu. in a jungle. So nak bagi something yang nampak interaktif lah your storybook nanti Okay. So, and then macam yang saya katakan tadi, it depends on your audience. Siapa pembaca, siapa reader kepada buku yang akan anda hasilkan nanti. Alright? Okay. Kemudian nanti saya juga akan tunjuk macam mana adik-adik semua nak buat hasilkan animation macam ni. Okay. Actually yang animals ni semua saya ambil yang shape yang sedia ada. Okay, cuma saya buatkan pergerakan, ada movement dan juga dalam bentuk movies ataupun videos di Keynote dan saya tampalkan di Pages. Okay, kalau yang the rest yang belakang ni, background yang belakang ni semua saya lukis di Pages. Ya, saya lukis semua di Pages dan saya ambil animation ni and then saya letakkan di dalam Pages dalam daripada Keynote semua animation ni daripada Keynote dan saya setting transparent background dan saya paste dalam this one. Okay, alright. Okay, so dan juga pada masa yang sama sebab sebab dia dah auto play video ni auto play sebab saya setkan dia ada someone try share screen ke? Siapa ni? Ada orang try. Atik Rohati boleh stop. Atik Rohati. Dr. Hafiza boleh sambung? Okey, kejap saya share sekali lagi. Okay, kita tadi berhenti di sini Dr. Hasanah. Ada mungkin ada pelajar share screen tadi kan. Okay, tak apa. Alright. Okay, boleh teruskan. Okay. Alright. Jadi kalau pelajar-pelajar semua boleh lihat di sini because of setting ni saya dah buat dia loop maknanya dia berulang tanpa stop. Okay. Kalau yang tadi ni saya terpaksa tekan once baru dia jalan animation. But this one kita nak nampak kelainan jadi this one dia looping.
Okay, dia sentiasa on dia punya dia akan auto looping lah video ni. Jadi that's why dekat bawah ni saya tak buat guide untuk reader supaya play video. Sebab dia memang auto dia akan looping lah video ni. Alright. So play audio as usual sebab untuk pelajar-pelajar yang baca buku ni, reader yang baca buku ni supaya dia tahu pronunciation dia sebab saya dah tahu target usia yang akan membaca buku cerita ini. Alright. Okay, sebentar nanti kita tengoklah sesi hands on. Okay, sama juga dengan this one. Semua latar belakang ni, okay, background ni semua saya lukis di pages. Okay, cuma animation yang Wolf ni panjat and then meleleh air liur kan, tengok makanan dia. So this one semua saya buat di Keynote. Alright, sebab dia ada limitation. Apa yang kita boleh buat di pages dan apa yang kita tak boleh buat. Apa yang pelajar-pelajar tak boleh buat di pages, kami suggest supaya let's say macam animation semua buat di Keynote dan export ke dalam pages ya. Alright. So ada juga play audio di sini. One day he was sitting near the pond, hoping to get something to eat, when suddenly he spotted a dead bull. Aha! What a luck! Now I can eat all I want. Okay, kalau adik-adik perasan, suara ni actually suara saya sendiri tapi saya record menggunakan GarageBand. Nanti sesi GarageBand akan tunjuk bersama dengan Dr. Harwati. Sesi minggu depan saya rasa minggu yang akan datang, Dr. Harwati dan juga Miss Noor daripada Taylor's University akan tunjukkan macam mana you all boleh buat podcast dan juga rakaman audio ni menggunakan GarageBand ya. Jadi daripada suara saya tu, saya boleh buat special effect and tukar kepada suara monster yang macam Wolf ni bercakap tadi. Alright? Okay. So at least ada elemen-elemen yang menarik lah Okay. Alright. Okay, next sama juga Dan sebab saya set video saya ni sebagai auto looping So dia akan sentiasa bergerak. Alright? Dan juga akan ada conversation untuk make it interesting. A thought struck him. Yang ada dalam mind dia cakap something like that. I had better eat fast. Dan suara ni semua saya buat di GarageBand. Suara monster kita boleh tukar. Kita ada special effect, ada suara robot, ada suara dreamy dan sebagainya. Okay. So next sama juga. Okay. Semua ini, okay, latar belakang background ni semua saya lukis di pages. Dan animation ni of course saya terpaksa import dari Keynote sebab pages tak boleh hasilkan this kind of animation. Okay. Alright. So kalau tengok sini pula. What shall I do now? Thought too. Okay, bunyi tapak kaki bunyi tapak kaki Wolf ni adalah drum yang saya buat di GarageBand. So suddenly he remembered Derek Crane lived on the nearby. So meaning that so many things yang adik-adik boleh buat di GarageBand untuk make it your story interesting. Okay. And then juga ada bubble apa yang dia sedang fikirkan. Okay, and next ada suara The wolf went to the crane and pleaded. Okay, kalau tengok di sini, semua yang belakang ni, alright, semua yang background belakang ni semua saya lukis di pages dan macam biasa animation saya kena import dari Keynote. Alright. Okay, dan juga this one is the last page. Tak banyak Now where is my present? Okay, dengar tak suara crane tu? Suara crane tu saya buat di GarageBand dengan menggunakan special effect dreamy. Okay, so dia ada make it your story interesting lah something like that. Okay, so and then this one, that's why di bawah saya ada buat guide function guide menu ni supaya adik-adik yang baca buku cerita ni dia boleh play video ni. Okay, which is this is line draw dan juga ada audio lah untuk dia baca untuk at least dia tahulah macam mana nak pronounce certain words di sini. Okay, dan the end. Alright, jadi kita dah go through tengok sedikit contoh yang saya hasilkan di EPUB dan let's go to the pages. Alright. Okay, kita akan mulakan dengan adding foto ataupun video. Saya pasti semalam Dr. Hasanah pun memang dah tunjuk macam mana nak add fotos, macam mana nak buat semuanya. Tapi hari ni tak apa. Saya akan pergi satu-satu dengan agak mendalam Okey, untuk adding foto ataupun video, okey, apa yang you all boleh buat sekarang ni pergi dekat button yang atas ni, kalau you all nampak button plus ni, okey. Dekat button plus di atas ni, you all boleh
add foto ataupun video. Meaning that if let's say kalau adik-adik semua dah buat animasi di Keynote, so anda boleh import ataupun masukkan video yang dihasilkan ataupun GIF yang dihasilkan di Keynote tersebut ke dalam ini dengan menggunakan foto. Hafiza tak dengar suara lah. Okey, dengar tak Dr. Hasanah? Baru dengar. Allah hai. Okey, saya kena ni sikit. Okey, saya kena rapatkan sikit. Okey, boleh ya Dr. Hasanah dengar? Okey, saya teruskan ya. Okey, yang kedua, tadi saya ada explain berkenaan dengan drawing. If let's say siapa yang tak reti draw siapa yang tak reti draw, sebab saya pun tak pandai juga draw. Sometimes saya tracing je lah tahunya kan. Jadi kalau bakat semula jadi untuk drawing tu memang tak ada lah. Jadi saya lebih prefer untuk menggunakan shapes apa yang ada yang dibekalkan dalam Pages dan Keynotes, dan juga pada masa yang sama kita boleh tracing. Okay. Alright, jadi drawing using shapes ni, okay, kalau adik-adik perasan di button atas ni, okay, button plus ni, alright, kita ada banyak ada basic, geometry, kita ada object, ada animals. Okay, macam yang tadi tu, animals yang saya pilih di sini, semua saya ambil apa yang ada sahaja. Okay, saya ambil semua apa yang ada sahaja untuk saya muatkan di dalam page yang ketiga EPUB saya ni. Alright, semua ada. Dan kita boleh tukar colour, kita boleh customize colour dia ikut apa yang kita suka. Okay, alright. And then Dr. Hasanah, saya nak check, dengar ke suara? Boleh teruskan. Pokok tu. Okay, alright. Okay. Okay. And then kita ada nature, icon nature dan sebagainya. Alright. Symbols dan semuanya lah kita ada di sini. Okay. Jadi sebagai contoh kalau kita nak create yang di hadapan ni okay, book cover. Okay, apa yang adik-adik buat, okay. So pergi ke tanda plus di bawah ni untuk add, okay, add page baru. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni, apa yang adik-adik kena buat adalah, okay, first, kita ambil dulu gambar daripada Keynote yang kita hasilkan. Sebagaimana yang macam ni, contoh yang dekat sini, gambar wolf dan juga crane ni, saya lukis di Keynote. Okay. File tersebut, sekejap ya. Saya cari dulu file tersebut. GIF saya dah buat di Keynote. Okay. So macam mana you nak buat GIF ni nanti, kita boleh untuk minggu depan rasanya sesi Ustaz Syakir dan juga Puan Asma akan tunjuk macam mana menggunakan Keynote ni you Balik Dr. Hafiza. Dengar last kali yang sebut nama Ustaz Syakir. Okay. Untuk macam mana pelajar-pelajar nak belajar cara untuk hasilkan GIF yang macam contoh yang saya import ni, GIF dan juga animation. Nanti kita akan ikuti sesi bersama Ustaz Syakir dan Puan Asma. Okey, minggu depan. Okey. Oh, suara tenggelam timbul ke? Sana saya nak check sekali lagi. Dengar yang kemudian ni dengar. Dengar Okey, kalau tiba-tiba tak dengar suara Dr. Hasanah, tolong ni tolong info Ya, saya. ya. Okay. Boleh. Alright. Okay. So macam mana caranya kita nak buat cover shapes yang ada? Apa yang you all boleh buat adalah, okay, first, okay, macam saya buat macam ni, okay, saya tambahkan basic, alright, dalam bentuk rectangle empat segi ni, okay, kita besarkan. Okay, kemudian no fill, pilih no fill, alright, and make it dia ada border, alright. Okay,
Nampak tak di sini? Alright. Okay. Sebab kita nak macam mana you nak come out dengan macam mana kita nak lukis menggunakan shapes yang sedia ada. Alright. So sekarang ni, okay, saya nak tunjuk contoh sedikit je lah. Bukan saya nak tunjuk semua lah. Macam mana? Skrin Dr. Fiza terkeluar. Oh ya, okay, kejap ya. Okay, nampak puan ni? Puan Asma? Okay, dah nampak dah. Ya, nampak. Alright. Okay, maaf ya, internet sebelah sikit di sini wifi. Okay. Alright, jadi sekarang ni sampai okay. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana you nak combine ya. Yang mana Hilang lagi suara. okay, dengar ke suara? Boleh? Boleh Alright, terima kasih. Alright. So sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita tambahkan let's say sekarang ni saya nak cari, kalau nak cari just tekan button search. Apa yang sekarang ni kita boleh tukar colour dia ya. Katakanlah saya nak ambil sebagai light grey. Okay. Dan pada masa yang sama, saya boleh copy ya mountain ni. Okay. Okay. Jadi pelajar-pelajar semua boleh gunalah ya your creativity untuk hasilkan mountain ni. Nak tukar colour pun boleh So you nak flipkan dia pun boleh, tak ada masalah Sebagai contoh kat sini arrange and then you can bila dah ada, saya nak tunjuk sikit je idea. Okay, kalau dia macam ni kita nak buat? Okay, kalau dia bertindan, dia ganggu our lukisan yang kat depan tu, apa yang kita boleh buat adalah kita pergi kepada brush, arrange dia, move to back. Okay, alright. Jadi nampak tak? Mountain tu dah berada di belakang belakang gambar kita yang kita nak tu. So adik-adik semua boleh guna your creativity untuk design dengan menghasilkan shapes yang sedia ada sahaja. So lagi cepat actually. Okay, macam mana nak hasilkan, contoh di sini macam mana nak hasilkan warna biru langit ni, nak ada gradient dan juga padang ni gradient color. Okay, so saya macam biasa saya akan pilih sekali lagi. Okay, saya akan pilih shape empat segi ni. Alright. Okay, kita akan tarik muat-muat ya. Kita akan tukar colour dia. Alright. Saya nak gradient colour. Kita nak mula start colour dengan agak cerah ya. Okay. Dan mungkin ada dengan warna hijau macam ni. Okay, katakanlah ya. So sama juga anda haruslah pergi ke button brush, arrange dia supaya move to back. Okay, so you akan nampak dia punya gradient colour dia. Okay, sama juga you boleh buat untuk bahagian langit di atas ya. Alright, so sama, tambah lagi box. Okay, ini saya kepada pelajar-pelajar yang tak biasa menggunakan so anda boleh ikuti cara ni ya. Okey, tukar juga color jadi gradient. Fill gradient color. Okey. Okey, a bit terang sangat tu. Okey. Jadi kita harus pergi ke brush, arrange dan send to back. Okey. Nampak tak?
So sekarang ni semuanya menggunakan shapes yang sedia ada. Okey. Dan juga pada masa yang sama anda boleh tambah cloud ya, macam kita tengok sini ada cloud. So pilih cloud yang sedia ada. Kemudian ada flower dan juga ada grass ya, rumput-rumput yang sedia ada. So jadilah your front cover. Dan juga jangan lupa dengan teks kalau teks nak tambah teks sama juga, okey, you tanda plus and then tekan simbol teks di sini. Okey. So boleh tulis nama kumpulan masing-masing dan juga tajuk kepada storybook masing-masing. Okey. Itu adalah pengenalan macam mana anda boleh combine bahan yang anda export daripada apps lain dan juga pada masa yang sama kita draw ni menggunakan shapes yang sedia ada. Alright. So yang kemudian, yang kedua saya nak tunjuk kepada adik-adik semua macam mana nak draw by tracing dan kemudian macam mana kita boleh animatekan drawing tersebut. Okey, ini di Pages bukan di Keynote. Okey, contoh di sini Okey, di sini yang belakang ni yang saya cakap sebutkan tadi, ini semua saya lukis saya trace saja. Saya tak pandai lukis, jadi saya tracing saja Okey. Alright. Jadi kalau adik-adik perasan, okey, this one saya ambil dari Keynote. Okey. So background yang gambar belakang tu saya lukis sendiri. So bagaimana cara ni anda nak lukis? Okey. Okey, first you all dah ada gambar fox tu kan? Okey, kita tambah sendiri kita tambah satu page kosong. Sekejap ya. Tambah satu page kosong. Okey, kemudian boleh pilih foto. Hilang screen. Keluar ke dari share screen tadi? Keluar ni sebentar ya. Sebentar saya share lagi sekali. Kejap ya. Dr. Hassanah, dia terkeluar balik ke? Dia terkeluar balik lah, kejap ya. Saya tadi dah share dah, kejap ya. Tak boleh nampak Dr. Hassanah? Dah boleh nampak dah. Nampak dah Okay, alright. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang ni, katakanlah Okay, katakanlah saya nak import gambar Okay, so sekarang ni saya nak tracing. Okay, once bila adik-adik semua ambil gambar, apa yang anda boleh buat adalah pergi ke tanda brush ni and then ubah opacity dia. Okay, contoh di sini saya buat di sini, saya ambil contoh gambar apa okay, katakanlah gambar ni okay, saya ambil balik gambar yang tadi. Okay, macam mana you nak tracing? Alright, so klik pada image tersebut, kemudian ke button brush dan tukar opacity jadi 28. Katakanlah dia kena opacity tu kena turun, baru anda boleh trace. Otherwise dia susah nak trace. Okey, macam mana caranya? Okey, contoh di sini, once bila you ambil je Apple Pencil and then klik kepada screen, dia akan keluar drawing tools Okey. Drawing tools akan keluar, alright. Okey. So boleh pilih pencil dan boleh trace. Nampak tak? You all boleh trace lah ikut
gambar yang kita dah copy tadi, yang kita dah masukkan tadi. Alright? So dan sebagainya. Okay. Ini saya nak tunjuk macam mana design yang tak bertutup. Meaning that dia kena end to end tu kena bertutup supaya senang nanti adik-adik nak color. Okay, otherwise susah nak color nanti ya. Alright? Okay. If let's say kalau you trace and make sure dia agak tenggelam timbul. Suara tenggelam timbul ke? Sana? Tenggelam timbul sikit. Bila drawing tu mungkin drawing tu dia busy sama agak kan. Berat. Dia agak berat juga sebenarnya. Dan pages saya ni pun macam full sangat. So asyik. So ini macam mana dengar ke Dr. Sana? Boleh? Sambung lukisan tu. Alright. Okay. So tunjuk contoh Okay. Bila adik-adik dah okay. Saya nak tunjuk contoh je. Macam mana cara nak color, semalam pun Dr. Sana pun dah tunjuk kan. Okay. Jadi sekarang ni, alright, if let's say kalau nak color, okay, you boleh klik kepada file. Okay. So, apabila tracing tu dah ada, you punya drawing tracing tu dah ada, you klik sekali lagi, tap Apple Pencil kepada screen, and then dia akan keluar dia bentuk macam yang bentuk macam kita panggil sebagai watercolor lah, lebih kurang macam tu watercolor ni, okay, and you lukis tracing tu dia dah tutup ke semua end to end ke semua meaning garisan yang terbuka. Once you tap je terus dia akan color terus semuanya. Jadi sikit-sikit. Okay, so nampak tak? Ambil je Apple Pencil and then tap saja. Sebab apa? Sebab garisan tu dah bertutup. Okay, so that's why adik-adik kalau nak trace tu meaning that tutup. Okay, sama juga. Okay, kalau nak tukar colour pun boleh. Alright, so you nak tukar a bit colour yang lebih light. Okay, boleh. Nampak tak di sini? Alright, so that's why dia punya garisan tu kena tutup semua. Okay, itu adalah satu trik lah macam mana senang nak tracing dan senang nak color. Okay. Kemudian, macam mana caranya kita nak animate drawing ni? Okay. Okay, contoh yang saya tunjukkan tadi, EPUB saya iaitu gambaran animasi wolf tu sedang tidur macam mana kita nak buat Okay. So this one, gambar you dah copy ataupun dah ambil daripada internet gambar yang you nak trace. Apa yang you boleh buat sekarang ni adalah, okay, tap kepada gambar ni, alright, and then kurangkan opacity dia. Okay, kurangkan opacity dia and then startlah tracing Okay. Sebagai contoh saya trace di sini. Make sure semua garisan bertutup Jangan ada garisan yang tak kemas dan terkeluar dia tak bertutup, nanti susah nak color Okay. Gambaran wolf ni sedang Okay. Alright. Okay. Nanti kita tengok macam mana kita boleh buat line draw ataupun animation lah untuk ni. Okay, so sekarang ni adalah fasa kita nak color Alright, sebentar Okay, so macam mana nak color? Pergi kepada lambang yang ada watercolor tu. Okay, so pilihlah color apa yang you nak. Tapi sebelum tu, kita boleh buang dulu gambar asal dia. Kita boleh buang, just click and then delete. Okay, sekarang ni. Okay, so boleh colorkan. Okay. Alright, so boleh color lah you punya wolf ni semua.
Okay. Alright. Okay, so sekarang ni, okay, klik button done. Once bila dah habis tracing dan letakkan colour So, once bila done, okay, apa yang adik-adik kena buat sekarang adalah pergi ke klik dahulu di gambar yang you dah trace ni. Okay, klik brush and then tekan animate drawing. So, okay, apa jadi? Kalau you play drawing secara automatik dia akan dengar ke? Okay. So once bila you pilih animated drawing, okay, di atas ni animated drawing, so dia akan keluar play drawing. Okay, jadi boleh cuba untuk play drawing. Cikgu boleh ulang balik? Boleh. Okay. Alright. Okay, macam ni. Boleh. Jaya, saya ulang balik. Okay. Bila saya ulang balik, Dr. Hasanah dengar suara semua? Okay. Boleh. Dengar. Adik-adik dah trace and then dah bagi colour kepada wolf ni. Alright. Apa yang adik-adik perlu buat adalah tap kepada tracing tersebut. Okay. Tap kepada tracing tersebut. And then pergi ke atas ni. Ada tanda brush kan? Nampak tanda brush? Untuk drawing tu nanti. Okay, sebentar dia delay lambat sikit keluar ni. Okay, dekat drawing tu nanti, dia by default sini tau. By default dia animate drawing dia disable. Okay, jadi adik-adik kena pilih animate drawing ni, enablekan dia. Okay, enablekan dia, alright. So kita tengok bila enablekan dia, so kita keluar daripada drawing and then kita tekan button play drawing. Okay, nampak tak di sini? Alright, nampak tak? Okay. Nampak kan? Okay. So and then kita pergi balik kepada brush dan make sure garisan biru ni appear Kalau tidak nanti dia tak boleh nak animate. Sebab sekarang ni dia animate kepada apa yang kita tap tu sahaja. Okay, contoh katakanlah adik-adik nak pilih loop. Kalau adik-adik perasan tadi dekat EPUB saya tu tadi, dia ada yang looping je yang sentiasa bergerak kan. Okay, let's say kalau saya pilih loop, apa jadi? Okay, kita tengok kalau saya pilih looping saya enablekan loop ni apa jadi? Kita tengok dekat sini. Okay, tekan drawing, play drawing. Nampak tak? Bila kita pilih loop, so video ni akan sentiasa on. Dia tak akan stop. Kalau kita tak pilih loop, dia akan cuma once sahaja. Dia video akan di play secara sekali sahaja, once sahaja. Okay? Kalau that's why it's up to you actually. Kalau adik-adik rasa Hilang. okay kan? Tak dengar. Tak dengar? Okay ke? Okay, kemudian tu boleh dengar. Okay. So if let's say nak sentiasa video ni dia dia looping, sentiasa dia on macam yang saya tunjuk tadi, so you boleh pilih enablekan loop. Okay? Animate line draw tu just pilih animate drawing. Okay? So tak perlu pilih loop. Loop ni dia akan dia tidak akan berhenti. Dia sentiasa bergerak. Okay. Boleh Dr. Hasanah clear dengar? Okay, clear. Okay. Dengar cikgu. Okay, sama-sama. Okay. Alright. So itu you kena tengok dekat dia punya drawing properties dia nanti. Okay? Alright. So if let's say tiba-tiba you rasa macam nak Tak dengar. you boleh set dekat opacity. If let's say kalau you nak blur-blurkan sedikit gambar tracing tu. Alright. Okay. Okay. Next
Okay, saya dah cover. Ada soalan ke untuk ini apa, untuk line draw ni? Atau ada nak ulang lagi ke? Hafizah, ada banyak soalan dalam ruangan chat yang bertanya berkenaan dengan Apple Pencil. Jadi Dr. Boleh. Hafizah melukis dengan Apple Pencil. Mereka tak ada Apple Pencil, apa pilihan yang ada? Apa yang pilihan yang ada? Stylus boleh, stylus murah je. Stylus boleh kan, yang yang bukan untuk Apple lah, maknanya yang yang ada dijual, yang kalau dekat Shopee ada jual, Lazada boleh jual. So satu lagi boleh juga guna jari. Okay, sometimes ada yang boleh je, saya pergi ke sekolah-sekolah kadang-kadang dia boleh je lukis guna jari. Still cantik. Okay. So I think cuma kalau Apple Pencil dia lagi cantik lah, draw dia lagi kemas lah. Okay. So, okay. Ada satu soalan yang doktor masukkan di bawah tu, ada play video, play audio. Boleh ke kita set supaya bila mereka buka EPUB tu nanti kan video audio tu play secara automatik? Boleh. Kalau video dalam bentuk GIF tadi, contoh yang saya beri tadi tu, kita tak perlu nak tekan play video pun. Dia auto je kan. Sebab apa? Sebab saya set kan, di sinilah saya set. Meaning that dekat drawing tu nanti, kita akan pilih loop. Loop. Jadi you don't need to press button play video. Okay, dia akan bila you buka je page tu, automatic dia akan auto loop lah. Maknanya video tu tak akan berhenti. Okay? Alright. Okay. Satu soalan lagi. Okay. Apps yang sama iaitu Pages Keynote ni kan ada dalam Mac, ada dalam iPad. Jadi boleh ke kita guna MacBook untuk buat animasi ni semua? Untuk drawing tak boleh. Drawing hanya pada iPad sahaja. Sebab kalau if let's say kalau drawing memang tak boleh lah guna MacBook. Hanya ni lah ataupun iMac, hanya iPad sahaja. Itu ada limitation sedikit lah Okay. Alright. Okay. Okay, ini adalah kalau ini adalah line draw. Kejap lagi kita akan tengok macam mana kita nak setkan loop untuk video. Yang ni dia more to line drawing je. Tapi kalau macam untuk kita nak tengok balik, kalau video yang kita import dari Keynote tu macam mana? Kita nak tengok loop ke, loop back and forth ke, nanti saya tunjukkan selepas ni Okay, kemudian sama juga kita nak adding text. Okay, adding text ni pun very straightforward juga. Okay, alright. Very straightforward, meaning that apa yang adik-adik boleh buat adalah pergi ke atas ni, button function ni, and then pilih basic. Bila basic tu nanti ada text. Okay, sebab saya pasti sebab ada yang pelajar-pelajar dah buat cerpen panjang, cerita storybook dah panjang. So of course anda boleh pilih button text di sini dan boleh pilih juga font apa yang sesuai dengan cerita anda. If let's say kalau you all buat cerita zaman dahulu, mungkin boleh carilah sedikit font yang mungkin agak macam menunjukkan zaman-zaman dahulu dan sebagainya Alright. Okay. Ada maknanya sekarang ni dia bukan Arial je. Dia bukan yang basic saja Dia macam-macam ada kat situ, kita boleh pilih ikut kesesuaian cerita kita. Okay. Kalau nak tulisan bersambung semua ada. Okay. It's up to you actually. Okay. So saya dah cover setakat di adding text. Okay. Now saya nak tengok. Tadi ada adik tanya kan setting untuk video ataupun movie. Okay. Kalau adik-adik perasan, okay, di sini kita boleh juga setting untuk video ataupun movie yang kita import dari Keynote. Okay, bagaimana caranya? Okay, kejap ya. Okay, saya nak tunjukkan di sini. Okay, kita buat page baru, add page baru, and then ambil kita pilih video see. Alright, nampak tak video yang saya tadi untuk page yang saya tu, okay? Nampak okay, binatang-binatang yang Nampak, sedang cikgu. Alright. Okay, nampak tak? Okay, so sekarang ni ini adalah haiwan-haiwan actually yang saya dah buat animation di Keynote. Okay, kalau you all play di sini. Okay, dia agak lagging sikit kejap ya. Okay, actually this is the one that yang saya ambil daripada Keynote dan saya letakkan dalam drawing yang saya dah hasilkan dalam Pages. Okay, asal dia animation dia macam ni je. Saya make
background yang saya lukis di Pages. Okay, macam mana kita nak setkan video ni, okay, sama ada dia nak loop ataupun dia nak play once sahaja. Macam mana you all nak buat adalah mula-mula you klik ataupun tap kepada video ni and then pergi tengok dekat brush button di atas. Okay, dah agak slow sikit sabar ya. Then brush, okay, and then movie. Kalau adik-adik perasan dia ada none, meaning that dia repeat, tak ada repeat. Okay, kemudian ada button loop. Loop tu meaning that dia akan macam ni, dia akan berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang tanpa kita perlu tekan button play video tu. Okay. Dan satu lagi, apa dia loop back and forth. Mari kita tengok sekejap ya. Okay. Macam mana kalau you all pilih setting video ni daripada Keynote ni, loop back and forth. You tengok sini, okay, nampak serigala tu dia tengah pergi kan? Okay. Alright, nampak tak nanti? Okay. So you tengok pergerakan serigala tu yang paling last. And then tengok, nampak tak? Dia undur. Kalau adik-adik pilih play loop back and forth, dia jadi macam ni lah. Dia semua jadi rewind pula. Perasan tak? Dia jadi lain. Down tu daripada turun dia jadi naik. Itu kalau adik-adik pilih button loop. Dia jadi lain. If let's say kalau you nak buat special effect ke apa kan, dia rewind balik ke cerita tu, I don't know. Okay, it's up to you punya creativity. So boleh pilih function ni. Okay. So dia ada none, maknanya you tak perlu, maknanya you kena tekan button play. Okay, perlu ada tekan button play, meaning that animation tu only happen once. Pilih none. Kalau loop tu macam dia akan repetitif lah, dia akan sentiasa berterusan. Dan kalau pilih loop back and forth, dia macam rewind. Okay, dia macam rewind. Itu adalah setting untuk video yang kita import dari Keynote. Alright. Okay, tak kisahlah GIF ke ataupun video ke, semua setting dia di sini setting movie dia di sini. Alright. Okay. Tadi ada pelajar seorang tanya, daun tu boleh buat moving ke tak? Daun boleh saya buat pergerakan dia pergerakan dia nanti kita tengoklah, saya cover sikit je lah kita tengok pergerakan dia macam mana dia jatuh. Nanti saya akan pergi bawa juga adik-adik pergi ke Keynote. Tapi saya takkan cover Keynote hari ni sebab Keynote minggu-minggu yang akan datang bersama dengan Ustaz Syakir dan Puan Asma. Okay. Okay, next kita boleh tengok pula macam mana nak insert audio ni. Okay, macam mana nak insert audio. Okay, if let's say kalau you all dah buat GarageBand nanti dengan podcast dan GarageBand, kita nanti Dr. Harwati dan juga Miss Noor daripada akan cover lah keseluruhan macam mana you all buat background music, macam mana nak buat narration dan sebagainya. Dan if let's say kalau anda dah buat rakaman audio di GarageBand, so apa yang anda boleh buat hanyalah tekan button plus and then insert from. Okay, macam dekat sini, kita agak slow sebentar ya. Alright, so saya pilih insert from insert from ini adalah file daripada GarageBand audio file daripada GarageBand. Okay, so saya boleh pilih je lah sound effect apa yang saya telah hasilkan tu, and then you just masukkan dalam you punya Pages ni. Okay, untuk setiap page different lah. So naming tu kena betul-betul supaya takut you confuse nanti. Alright, so you boleh juga masukkan audio dari GarageBand. Okay, next, record audio. Semalam Dr. Hasanah pun dah tunjuk macam mana macam mana kita nak record audio ni. Sebenarnya boleh je, senang je. Okay, kalau tiba-tiba adik-adik rasa macam malas nak buat dekat GarageBand, apa yang adik-adik boleh buat adalah you just pergi ke button plus. Alright. Okay, record audio. Okay, ambil yang record audio ni. Alright. Okay, and then you boleh record. So anda boleh record your voice di sini right? Okay, once bila record nanti insert. Nanti akan ada file ni lah, akan ada file untuk audio file dia bulat, dia macam audio file. Okay, alright.
Okay, so sekarang ni saya dah cover record audio. Dan ada soalan ke sebelum saya nak tunjuk sedikit GarageBand ya, sebagai pengenalan ni, sebab nanti akan ada konsultan-konsultan yang akan cover GarageBand dan juga Keynote ni ya. Cuma saya nak tunjuk sedikit, okey. Sebab dia ada ya. Ya Dr. Sana. Ada soalan, macam mana nak bagi tulisan dan juga kita punya narration itu sync, dia jalan sekali. Okay. Trik dia macam ni. Kena buat lukisan habis semua dulu, okay? Dan animation habis dulu. And then kita punya narration tu, we have to ikut tempo kepada animation tu. Itu kalau saya punya trik lah, apa yang saya buat. Maknanya animation kena siap dahulu, pitch tu dah kena siap. Baru kita masukkan suara, bila nak buat narration tu, kita kena make sure dia ikut pergerakan dia. Okay? Okay, ada satu soalan lagi. Contoh yang Dr. Hafizah bagi adalah buku aras pelajar sekolah rendah yang rendah sangat kan. Betul. Kalau macam aras yang tinggi sikit macam target kita sekolah menengah, perkataan pun banyak apa semua, sesuai ataupun tidak kita masukkan narration, kita bacakan cerita tu. Itu yang saya cakap tadi, kemungkinan besar tak sesuai. Mungkin kalau nak buat narration tu tak sesuai, tapi mungkin nak buat certain dialog mungkin sesuai. Macam kita nak stresskan certain kan ada perbualan atau dialog yang mungkin penting, itu sesuai. Sebab kalau story book yang untuk sekolah menengah kan, dia agak panjang teks dia dan dia tak boleh ya. That's why saya mention tadi awal-awal, you kena tengok siapa reader dia. Target reader dia siapa. Sebab pemarkahan pun akan diambil kira sama ada sesuai ataupun tidak. Kalau macam yang saya buat ni memang untuk preschool atau sekolah darjah 1, darjah 2 ni, memang kalau ikutkan dalam satu page tu ada satu ayat je. Satu page maksimum dari 5 ayat sahaja. So and then at the same time certain preschool, student preschool ataupun darjah 1 ni, diorang tak boleh nak baca pun lagi. So that's why saya buat narration untuk tolong bacakan. At least diorang tahu macam mana nak pronounce certain words tu. Itu kita kena stress kan. Target reader tu kena dengan apa yang kita buat. Kita tak boleh semuanya fit semua orang, macam one size fit all lah, tak boleh. Kita kena customize ikut siapa reader kita. Okay? Okay. And then adik-adik, saya nak tunjuk sedikit dekat Keynote, which is saya tak akan cover lah kan. Cuma tadi ada yang tanya macam mana daun tu jatuh. Okay. Ini adalah animation yang saya buat dalam Keynote dan saya masukkan dia ke dalam page saya sebagai slide yang nombor 3 tadi tu kan. Background dia memang saya lukis direct dekat pages. So animation ni semua, kalau ada perasan, okay, semua ni saya ambil binatang yang sedia ada, animals yang memang dah ada dalam shapes. Okay, dah ada dalam shapes tu semua. Okay, dan daun ni pun yang ada dalam shapes, shape yang sedia ada, yang dah bagi dah leaves tu. Okay, so saya ambil, kemudian kita boleh animate kan. Macam ni animate kan, kita motion path tu. Alright, nanti you all akan belajar sesi-sesi yang akan datang bersama dengan our consultant. Okay, alright. So kemudian apa yang bila you all dah buat animation, dah settle dah animation di sini, you kena pilih, okay, nampak tak di sini? You kena pilih background dia sebagai no fill. Sebab apa? Sebab background dia you dah lukis, kita dah lukis di pages. Okay, kita dah lukis hutan jungle tu di pages. Jadi ini hanyalah untuk animation. Bila dia no fill, nanti bila kita transfer kan atau kita import atau export ke dalam pages, dia tak nampak lah. Dia tak adalah macam ada block color tu nanti. Alright? Okay. So, bila nak transfer pun nanti, you have to export dia sebagai movie. Okay? Alright, so you have to import dia sebagai movie. Okay? Kalau dia GIF, so kena export dia sebagai animated GIF. Okay, so boleh pilih lah di antara movie ataupun animated GIF. Okay, it's up to pelajar-pelajar sekalian ya. Alright, so itu saya nak tunjukkan contoh dan juga di sinilah tempat saya saya ambil semua saya punya animation tu. Kalau you perasan kan, yang ada wolf tu melilih air liur dia kan. Okay, macam mana saya buat semua di sini ya. Alright, semua di sini setting. And then animation wolf tengah makan
lembu yang meninggal, lembu yang mati pun di sini. Semua saya buat di sini. Everything semua di sini dan kita haruslah just export sahaja. Bila export ke dalam bentuk animated GIF ataupun movie. Okay. Alright. So saya dah tunjuk dan juga pada masa yang sama saya nak tunjuk sedikit GarageBand ya. Nak berkongsi sedikit tapi saya tak cover GarageBand hari ini. Okay. Okay. Ini adalah interface untuk GarageBand. Okay. Macam mana caranya you all nak buat suara tadi, narration. Sebab ada tadi pelajar yang tanya narration kan. Narration paling last. Kalau you nak buat suara adalah ataupun background music paling last. Okay, so sekarang ni apa yang boleh anda buat adalah pilih track. Okay. Audio recorder. Okay, saya pilih font ya. Okay, pilih font. Kalau adik perasan, ini adalah suara monster yang saya pilih tadi. Okay, belum keluar lagi tunggu sekejap. Okay, ini adalah suara monster yang saya pilih tadi. Okay, kemudian untuk wolf tadi saya pilih monster. Kalau untuk narration saya pilih clean. Ya, saya pilih clean untuk okay, narration saya tadi saya pilih clean. Suara wolf tadi saya pilih monster. Dan juga untuk crane saya pilih suara efek dia adalah dreamy. Okay. Okay. Dreamy untuk crane tadi. So this is GarageBand. Jangan risau GarageBand hari ni kita tak cover. Saya just nak tunjuk mana saya dapat suara yang saya compose tadi tu. Okay, if let's say kalau adalah suara monster, okay, and then you boleh record lah di atas ni. Okay. Record saja. Okay. Tapi sebab saya tengah tengah online, so saya tak boleh record Alright. Okay. So sekarang ni untuk pada masa yang sama, okay, saya just nak tunjuk je lah kan macam mana pelajar boleh pilih juga suara background Okay, kita ada juga kita ada animal kingdom. Okay, macam tadi macam mana saya dapat bunyi-bunyi unggas dan sebagainya. Okay, bunyi-bunyi dalam jungle tu kan. Macam mana saya dapat? Okay, saya dapat daripada Animal Kingdom. Okay. Tapi saya tak dengar lah dari GarageBand, dia kacau sikit dengan live. GarageBand tak boleh. Maknanya cuma saya nak tunjukkan memang GarageBand memang tak jalan. Dia tak boleh sebab tak mirroring kan. Dr. Hasanah tak boleh nak ni sebab tengah online, tengah live. So dia tak boleh. Jadi just nak tunjuk adik-adik Maknanya boleh kalau cuba nanti. Boleh cuba nanti semasa sesi GarageBand nanti nantikan di sini dah ada dah semua. Suara wolf, suara zirafah dan semua ada. Okay, so you just ambil dan you have to record. Itu sahaja. Alright. So bila you dah record, dah record semua sound tu nanti bersama dengan you punya narration, nanti kita just insert sahaja ke dalam our pages. Alright. Okay, so saya rasa saya dah cover banyak juga. Okay, sebelum tu saya nak jawab dulu soalan. Ada soalan ke Dr. Hasanah? Ada yang tanya kena bayar tak apps ni yang Dr. Hafizah share ni? Oh, semuanya free. Semuanya you just download. Siapa yang ada iPad, okay? Siapa yang ada iPad, just download saja, pergi ke App Store. Antara yang kita perlukan adalah Pages, okay? Kemudian Keynote dan juga GarageBand. Okay, itu adalah apps yang diguna pakailah untuk competition ni. Okay, ada soalan lagi Dr. Hasanah? Kita boleh teruskan. Okay. So, okay, jadi kalau sekejap ya. Oh, apps apa? Hana tanya apps apa? Okay, yang ni kita guna Pages untuk Pages ni. Pages ni maknanya Pages ni adalah template untuk kita nak hasilkan buku. Once bila kita export nanti ke dalam bentuk EPUB, okay, kalau perasan dekat bahagian atas tu nanti export ada function untuk export, okay. Dekat bahagian atas nanti, okay, akan ada button untuk export ke bentuk EPUB. Ini adalah hasil akhir anda semua nanti, okay. EPUB tu adalah e-book lah untuk Apple Bookstore, okay. Alright. Okay. So, okay. Alright.
So basically saya dah cover yang main semua. Alright. Dr. Hafiza boleh tunjuk macam mana nak tukar font tu daripada font Times apa ni kepada font lain. Alright, okay. Kebetulan saya klik, kita will have to tap kepada teks yang kita nak tukar tu. Okay, tap. Okay, bila dia dah biru macam ni, pergi dekat atas brush tu, okay, button brush, and then pilih teks. Okay, nanti adik akan nampak fonts dia di sini. Okay, nampak tak? You boleh pilih nak body dia macam font dia ni apa? American Typewriter ke, Bradley Hand ke, dan sebagainya. Macam-macam dekat sini. Raya pun ada, Times New Roman pun ada, dan macam-macam. Macam sebab saya ni more cerita-cerita lama, so saya pilih lah American Typewriter. Ada certain mungkin lebih suka Bradley Hand, so you can choose lah Bradley Hand. Dan semua ada font di sini boleh adik-adik semua boleh try lah satu-satu mana yang sesuai untuk anda punya cerita nanti Okay, make sure dia tally lah, janganlah tulisan yang bersambung-sambung ni untuk cerita-cerita moden, takut tak sesuai dan juga sukar dibaca. Okay, so itu adalah font, jenis font dia, American Typewriter dan sebagainya. Okay, kemudian you boleh pilih juga you nak bold ke, italic ke atau underline ke, boleh pilih juga di sini. Size pun boleh boleh set juga di sini. Text color, tak semesti warna hitam. You nak bagi color apa-apa pun boleh. Okay, semua ada. Okay, nak make it colourful pun tak ada masalah. Alright, if let's say kalau tiba-tiba dalam cerita you nanti ada bullet atau list. Okay, so ada juga pilihan untuk bullet dan list juga. Alright, so basically ini adalah properties untuk text. Okay, alright. So okay, lagi ada soalan tentang sana untuk saya jawab? Teruskan. Okay, teruskan. Okay, dan satu lagi, okay, sebenarnya untuk help menu ni, saya panggil dia sebagai macam guide ataupun help menu lah yang di atas ni, play audio ataupun ni play video ni, actually this is up to your creativity. If let's say kalau tak nak come up with this one pun tak apa, ataupun mungkin ada certain student tu dia lebih suka guna je macam ni arrow, make it dia nak buat nampak simple. Okay, apa yang dia buat? Okay, apa yang dia buat? Dia conteng je play video. Betul tak? Okay. Tak ada. Kan? So meaning that ada you all ada macam it's up to your creativity actually. Tak semestinya you kena buat guide menu macam yang saya buat di kanan ni. Alright? So you boleh juga buat play video and then play audio menggunakan tulisan sendiri. So tak ada masalah. Okay? Tak semestinya you kena stick to this kind of guide menu ni. Okay? Yeah, betul Hana. Tak semestinya kena lukis, tak. Yeah? So sebab saya memang saja suka, saya suka duduk dalam kotak tu, so that's why saya suka buat macam ni. So kalau macam Hana cakap tadi, kalau nak lukis tulis tangan pun tak ada masalah. So itu yang again terpulang kepada creativity masing-masing. Okay, alright. So kalau tiba-tiba you all pun tak nak buat play video, tak nak ada apa teks pun, saya rasa reader boleh je tahu kan, play je lah button untuk dengar audio tu kan. Tak perlu kita guide pun tak ada masalah. So it's up to you actually. Jadi dalam kita nak berkarya ni, kita tak hadkan atau kita limitkan macam mana you all nak berkarya nanti. Okay? Kita cuma untuk sesi ni kita bagi idea lah macam-macam yang adik-adik boleh fikirkan lah untuk hasil akhir nanti. Okay. Untuk lagi tips lagi, ada soalan ke? Okay, cuma saya nak bagi sedikit lah peringatan sebab pages ni agak macam ni cakap dia agak senang you tersentuh sikit, konon you nak swipe ke atas pun dia senang nak lari. Okay, nampak tak? Okay, so that's why you have to be very careful jugalah nanti semua lari layout semua. Sebab macam saya banyak lukis dalam pages, certain orang mungkin adik-adik nanti dia lebih kepada teks, jadi gambar ataupun lukisan tu tak banyak so tak ada masalah.
saya nak bagi peringatan ataupun peringatan jugalah kepada adik-adik nanti yang akan come out dengan lukisan yang banyak macam yang saya buat ni. Dia kadang-kadang dia suka teralih tempat. Okay? So kena hati-hati sikit. Kalau yang lebih banyak teks dan kurang gambar, tak ada masalah. Macam yang saya punya kes ni, bila banyak gambar ni dia senang nak teralih. Okay? Okey, Kena Dr. hati-hati Hafizah. Okey, bolehkah kita lockkan kedudukan gambar ke apa semua supaya tidak beralih? Boleh, tapi nanti animation tu sebab saya tak pernah try lagi lock. Kalau tak ada animation kita boleh lock, tapi kalau ada animation saya tak sure, saya tak pernah try lagi Dr. Sana. Sebab saya takut nanti animation tak bergerak kalau kita lock. Okey, kalau sekadar gambar macam mana nak lock kedudukan tu? Okey, nak lock kedudukan tu sekejap sebab saya pun tak pernah lock sebenarnya. Boleh sebenarnya. Yang animasi pun boleh lock juga Dr. Fiza. Oh, dia berjalan okey, sebab lock di sini. Dia jalan. Sebab dia brush ni, okey, kalau you pergi dekat brush ke atas ni, okey. Sekejap ya. Mana keluar button? Oh, okey, sebab saya tertekan animation tu. Sekejap ya. Dr. Fiza belum klik dekat gambar lagi. Kejap. Itulah dia kena dia sebut sekali ni okey, baru dah keluar. Okey. Kita jangan pilih yang animation saja, kita kena pilih dekat gambar yang kita lukis dekat pages tu and then tekan button brush, dia akan ada lock function di sini. Okey? So once bila kita tekan lock, kita boleh try lah sebab saya pernah try dululah sekali, lepas tu dah tak try dah. Okey, dia lock lah. Okey? So tak adalah masalah kan. Dia lock sekali dengan animation. Oh tak, animation dia tak lock Puan Asma. Lock berasingan. Satu-satu kita lock. Satu, tapi still boleh play lah, animation tu boleh main lagi. Walaupun kita lock dia cuma lock kedudukan je. Yes. Kalau dah group tadi, kalau kata animation tu dengan gambar tu dah group pun boleh kita groupkan dia, lepas tu kita lock pun boleh juga. Kita try sekarang kebetulan kita ada konsultan ramai-ramai hari ni, kita try sekarang. Okey, saya pilih lukisan drawing yang saya lukis di pages, dan pada yang sama saya tekan animation ni. Sekejap ya. Okey, saya nak groupkan dulu. Oh, dia dah ungroup dah. Sekejap ya, dia delay sikit lah. Dia masih group tu, masih group. Masih group. Sekejap ya. Oh, yang sebab group tu adalah pages saya yang saya lukis draw tu adalah group. Okey. Jadi, so basically you boleh lock lah sebab yang tadi, sebab saya tak lock. Tapi kalau adik-adik ada problem, takut lari semua lukisan tu, just lock saja. So dia tak bergerak dah lah. Okay. Alright. Okay. So animation pun semua dia akan lock. Alright. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Mimi ada dekat sana? Boleh teruskan. Kita ada 10 minit saja lagi Dr. Fiza. Okay. Kalau sesiapa nak tanya soalan, kita mungkin saya bukalah kepada adik-adik untuk tanya soalan ya. At least saya boleh tunjuk siapa yang nak special request ke. Alright. So far saya dah go through jugalah sebab hari ni tajuk saya lebih kepada animated EPUB with interactive elements in pages. So basically saya dah cover secara keseluruhan dia saya dah cover bagaimana kita nak import dari Keynote animation dan juga GIF daripada Keynote. Macam mana you nak setkan sama ada nak loop back and forth ke ataupun only once sahaja ke animation tersebut. Dan juga pada masa yang sama saya tunjuk juga macam mana you all boleh record audio secara secara terus di pages dan juga macam mana kita nak import daripada GarageBand. Okay. Dan juga pada masa okay. Alright. Dan juga dan juga macam mana kita boleh export ke dalam bentuk EPUB. Alright, this one hasil akhir dia adalah bentuk EPUB. Di mana yang buku yang saya tunjuk tadi tu, yang mula-mula saya shoot tadi tu, itu adalah dalam bentuk EPUB. Okay, this one dalam bentuk EPUB. Meaning that apa yang you pegang you tak boleh ubah dah. This one adalah hasil akhir. Okay, dah tak boleh nak ubah dah EPUB ni. Okay, okay.
Lepas So, mute semua orang ya. saya terkeluar ke ni? Okay, boleh teruskan. Cuma skrin dah tak ada dah. Saya terkeluar lah macam ada someone force keluar. Okay, kejap saya masuk balik. Ya. Okay, alright. Okay, this one hasil akhir nanti Dr. Sana kalau betulkan saya if let's say kalau hasil akhir nanti memang pelajar-pelajar akan hasilkan IPAP, betul kan Dr. Sana? Dr. Sana mute lah. Betul. Hasil akhirnya dalam bentuk EPUB dan jangan delete file mentah, maksudnya file yang kita buat kerja. Yes. Kalau ada masalah ke apa-apa kita mungkin perlukan file yang mentah, tapi yang kita nak untuk yang wajib dihantar nanti adalah EPUB lah. Yes, bentuk EPUB. Okey, tadi ada pelajar tanya contoh untuk sekolah menengah. Okey, contoh-contoh kita akan bekalkan dalam workshop yang akan datang. Okey, macam minggu ini saya bersama dengan Dr. Sana kita come up with sekolah rendah punya level buku untuk sekolah rendah. Okey, jadi minggu depan, minggu-minggu yang akan datang, kita banyak lagi workshop series kita banyak lagi. So para pelajar akan lihat contoh-contoh sekolah menengah dan level universiti. So jangan risau kita ada banyak lagi contoh-contoh akan datang. So don't worry So semalam dengan hari ni kita tunjuk contoh primary school dahulu. Okay? Alright. So ada soalan lagi ke? Alright. Okay, bila hasil akhir dalam bentuk EPUB, kita dah tak boleh nak tukar dah This one is a last. Okay, dia takkan, you tak boleh nak edit apa dah. Okay, so kalau nak edit, you have to export balik daripada pages. Alright. Okay, so pages, right? Okay, kalau tak ada Dr. Hafizah, kalau tadi kita boleh paparkan slide yang berikutnya. Dr. Hafizah, tak dengar? Okay. Okay, boleh dengar ke? Okay, saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Kalau ada soalan mungkin kita boleh cuba jawab jugalah. Ada satu soalan di sini Dr. Hafizah. Kalau kategori sekolah menengah, teks akan jadi banyak. Jadi animasi tu kecil ke? Okay, kalau ikut kepada saya, kita ambil, if let's say kalau dalam satu page tu, kita ambil yang the main important dalam dalam page tersebut. Jadi kita animatekan ataupun kita buat animation sedikit. Contoh dia something yang if let's say satu page tu, you tak perlu buat semua pun. Macam yang saya tadi sebab sentence pun tak panjang kan. If let's say kalau you come up with macam yang full of text, make sure kalau boleh pilih yang important part sahaja. You buat dialog ke ataupun maybe you buat sedikit animation ke, itu pun sudah mencukupi. Okay, tak perlu the whole thing you nak terangkan dalam satu animasi, tak perlu. Okay. Okey, ada soalannya kalau kita ambil gambar dari internet kemudian kita trace balik, boleh tak? Boleh. If let's say macam ni, macam contoh contoh yang tadi, okay, gambar wolf ni okay, saya tengah share screen, okay, saya tunjukkan gambar wolf ni, saya ambil daripada internet. So bila you trace and then you beri color kepada you dah warnakan, every single pixel ni dah jadi hak milik kita, our copyright. Okay, so nothing to do with dia yang original. Okay, so sebab apa, kalau kita perhatikan kenapa dia cakap every single pixel ni is belongs to us, sebab kalau you perasan walaupun kita trace tapi kita color dia different, dia dah jadi different and dia menjadi hak milik kita. So tracing dibenarkan lah, maknanya boleh tracing. Okay, so kalau ambil direct daripada internet tak boleh. Okay, dan satu dia ada problem sebab once bila you dah publish ke EPUB, nanti you kena tarik balik Dr. Hasanah dia tak boleh diterima lah Dr. Hasanah mute Dr. Hasanah. Okey, ada satu soalan lagi berkenaan file yang perlu dihantar
Mungkin pelajar ni keliru lah ya. Apakah perlu hantar fail berasingan, satu storyline, satu lagi EPUB? Dia sekali. Okey, contoh dia, okey. Dalam EPUB ni atau EPUB ni adalah e-book lah dalam e-book ataupun EPUB ni dia ada gambar. Okey, macam yang page yang utama saya dia hanya ada gambar je, still picture. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada animation. Okey. Okey, so the second page adalah animation, line draw sahaja, very simple, dan juga ada audio. Okey. Jadi sekarang ni meaning that everything, audio, teks, nampak teks di sini, audio, teks dan juga animation semua ada dalam EPUB. Right? Boleh? Apple Book. Mungkin setakat tu dahulu kot sebab Dr. Hafizah kita dah sampai jam 4, jadi kita dah sampai ke penghujung. Mungkin Dr. Hafizah nak sampaikan sesuatu sebagai penutup? Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk turut serta dalam workshop yang keempat, Designing Animated EPUB with Interactive Elements in Pages. Dan jangan lupa kita ada series of workshop minggu-minggu yang akan datang yang akan cover semua yang saya introduce tadi. So don't worry sebab saya rasa tadi ada yang dah risau pasal GarageBand, ada yang risau berkenaan dengan Keynote dan sebagainya. So jangan risau lagi sebab kita belum lagi kita baru nak warming up je dulu Dr. Azana baru je intro je keempat. So jangan risau, kita akan guide anda semua. So don't worry, kita ramai konsultan, ada 10 series untuk teknikal ni. So jangan risau kita akan paparkan pada minggu-minggu akan datang So kalau ada kemusykilan dan boleh tanya di Telegram group. Okey, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hasanah kerana sudi menjadi moderator pada hari ini. Dan mohon maaf kadang-kadang suara sebab wifi problem, suara tenggelam timbul dan sebagainya. Saya minta maaf okey, atas technical problem hari ini. Okey, terima kasih Dr. Hasanah. Baik, terima kasih Dr. Hafizah. Masya Allah, dengan jalan cerita yang sangat menarik, gambar, sound effect dan juga animasi-animasi yang memperkayakan e-book yang ditunjukkan oleh Dr. Hafizah tadi, banyaklah ilmu baru yang kita dapat perolehi. Saya share sekejap skrin saya. Jadi dari perkongsian yang diberikan oleh Dr. Hafizah berkenaan dengan Designing Animated EPUB with Interactive Elements in Pages, buku cerita kita tidak lagi statik, tidak lagi sunyi daripada bunyi dan indah dengan warna. Kita telah selesai sesi Q&A dan untuk attendance form, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian boleh scan QR code ini ataupun anda boleh direct masuk ke laman web untuk program kita di link yang diberikan dalam grup Telegram. Okay, apa-apa hal pun saya bagi masa dalam 10 saat untuk scan QR code ini. Baik, kita teruskan. Okey, bagi pihak penganjur, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Nur Hafizah atas perkongsian yang sangat menarik tadi, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, adik-adik semua yang sudi bersama dengan kita untuk mempelajari tentang pelbagai ciri-ciri yang menarik yang kita boleh buat dalam iPad, menggunakan Pages, Keynote, GarageBand dan sebagainya untuk menghasilkan buku cerita yang unik, kreatif dan inovatif. Okay, terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur iaitu daripada Universiti Perguruan Sultan Idris, kepada The5 KPM dan juga kepada pihak MARA. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berada di balik tabir iaitu kaki tangan dari UPSI. Okay, untuk bengkel seterusnya kita akan ada sesi bersama dengan Profesor Madya Dr. Azma Putra dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Beliau merupakan seorang Apple Distinguished Educator, seorang Apple Teacher dan juga Apple Professional Learning Specialist. Dan apa yang akan
kongsikan oleh Dr. Azma, iaitu berkaitan dengan capture readers' attention in creative writing with stunning illustrations using Sketch School. Jadi para pelajar sekalian, mohon ya anda boleh install apps ini ya jika belum ada, iaitu Tayasui Sketch School. Ia adalah apps percuma yang dari apps ini anda boleh menghasilkan banyak gambar-gambar yang menarik. Terutama kalau siapa yang minat melukis ya, boleh belajarlah ya macam mana melukis dengan menarik menggunakan Sketch School. Jadi untuk program akan datang ya, kita jumpa pada 27 Mac. Ya, 27 Mac sama juga jam 2:30 petang. Baik. Tak pandai nak berpantun, jadi kita berfoto sahajalah. Mohon para pelajar sekalian, adik-adik, tuan-tuan dan perempuan supaya onkan kamera. Jadi kita boleh ambil gambar beramai-ramai. Apple consultant semua please on camera, kita ambil gambar. Okay, belum nampak lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Jangan keluar lagi, kita ambil gambar dulu. Ramai dah keluar tu. Jangan keluar lagi, ambil gambar dulu. Kejap, mana tak keluar ni. Saya stop screen, stop sharing, lupa pula dah. Minta maaf ya. Ada tak keluar, saya heran kenapa muka tak keluar. Okey, sekarang kita dah stop sharing. Jadi sila paparkan wajah masing-masing. Okey. Sedia semua, senyum. 1, 2, 3. Ambil apa tak ni? Okey, teruskan senyum ya sebab ramai yang ambil juga ni. Ambil masa juga sikit. Okey, sambung lagi. Page yang ketiga sebentar ya. Sini tak ada yang sebut. Yang belakang-belakang dah tak nampak muka lah. Okey, kita dah page yang keempat, yang kelima dah tak nampak muka. Okey, jadi dengan itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Saya bagi pihak pengajar mohon maaf atas kekurangan ataupun kekhilafan dari pihak kami. Kita berharap semoga bengkel ini akan memberi manfaat kepada semua dan anda boleh bermula dari sekarang ya untuk menghasilkan kejap saya mute. Okay, saya berharap kita semua boleh bermula dari sekarang untuk mula berkarya, dan bagi para pelajar yang tidak ada iPad dan berkongsi dengan kawan-kawan, anda boleh akses file yang di-share ya. Kawan-kawan kena ada kawan yang create file tu dalam iPad ke yang boleh start, kemudian share link dan kita boleh buka dalam iCloud.com. Okay, kalau menggunakan komputer Windows, komputer lain-lain dan sebagainya, boleh buka file, boleh create file, pages, keynote dan sebagainya dalam iCloud.com. Okay, dengan itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dalam Telegram ya.